Betul Allah apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang ahli neraka, orang munafik ini, sesungguhnya kata Allah, orang munafik ini mereka akan duduk dalam neraka bawah sekali. Pantat neraka bawah sekali tu, dia akan duduk di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadan al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم آمين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mukminin, mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita diberikan kekuatan untuk bangun pada pagi ini. Bukan kerana kita kunci jam, bukan kerana kita telah set alarm dalam handset kita untuk kita bangun di pagi ini, tapi ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita bangun mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang dia bangun tengah malam, dia bukan nak semayang, dia bangun kencing dengan berak. Pasal nak tidur tak selesa. Nak tidur tak boleh pasal nak terkencing. Pedor nak lena juga tak boleh lena, dia sakit dalam perut. Betul tak? Pernah jadi ke tu? Pernah tak? Pernah kan? Tengok jam pukul 4 pagi dah, nak pejam sampai pukul 6, tak boleh pergi lah. Dia pun bangkit pergi bilik air, kencing, mai tidur balik. Padahal dia ada peluang untuk salat 2 rakaat, bertahajud kepada Allah Ta'ala. Dia boleh lena. Ada orang dia boleh lena walau tak semayang, relax, tenang. Tapi kalau tak kencing, dia tak boleh lena. Sebab kencing tu ganggu perut dia, ganggu pundi kencing dia. Maka kita syukur pada Allah kerana pagi ini Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Seperti yang kita sebut, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bila dengar orang azan, hayya 'alas salah, kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan untuk kami buat baik dan kami buat jahat, melainkan dengan kekuatan daripada Allah Ta'ala. Tidak ada kejahatan atau kebaikan yang dapat kita lakukan dan kita cegah, melainkan dengan bantuan daripada Allah. La haula, tidak ada daya untuk kita taat pada Allah melainkan dengan bantuan Allah. Wala quwwata, kita tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat illa billah, melainkan bantuan daripada Allah. Betul tak? Itu orang yang dah mengaji pun terjebak juga dengan maksiat. Semayang pun terjebak dengan maksiat lagi. Dah semayang subuh di masjid ni bagus dah, jadi pencuri juga. Ada. Dia panggil kawak. Dia panggil kawak mangkak. Lepas semayang dia tengok bubuk suara ada, orang pesan ambil seorang satu, dia balas sampai 4. Ada. Dia tengok lain clear tak ada, dia ambil 2, dia buh dalam motor dia dulu, dia tutup dengan baju hujan. Lagi dia pusing ke belakang bawa pergi tandas, dia balas satu lagi, dia pusing ke ni pula. 4 dia bawa balik rumah.
Dia ambil dalam keadaan dia mencuri. Walau dia kata dia ambil tu lepas, tapi sebenarnya orang dah kata satu jemaah, satu, dia ambil 4. Balik rumah, makan separuh, satu separuh lagi basi, 3 lagi boleh Masjid A. Lepas bulan ke Masjid A, loh ada 3 lagi dia nak ambil. Wah, ada lagi. Panggil lagi tu. Sekali keluar masjid, kita cek tengok harga motor tu. Kok ada hak dia balas malam kat masjid, lupa nak masuk rumah. Dia dalam baju hujan ni. Musim hujan ni kadang-kadang macam-macam. Cuma motor lah ni dia tak ada harga. Semua jenis bawah seat lah. Jadi syukur pada Allah pada pagi ni, saya ni diminta oleh abang saya Ustaz Amir untuk ganti. Saya ni subuh saya jarang keluar. Jumaat Sabtu ni selalu saya semayang depan rumah saya ya, masjid depan rumah tu. Sebab hari-hari lain sekolah kadang tak dan dengan anak sekolah apa semua. Jadi hari Jumaat Sabtu ni selalunya di kampung ya, tak pergi mana pun. Ustaz Amir kata boleh kot. Saya pun senyap. Kemarin baru jawab kat dia petang. Tanya dia ada orang ganti ke? Dia kata tak ada. Tak ada, tak apalah. Semai lah pagi ni. Jadi bila ganti ni, dia tak macam hak yang jemputan tu. Hak kuliah jemputan tu. Pasal apa? Ganti ni lagu ni ya. Tuan-tuan nak makan cakotiao, pusing-pusing pergi cari kedai tutup. Pergi tahun tutup, pergi tahun ni tutup. Tengok-tengok ada 7E. Jumpa Maggi. Balik rumah. Balik rumah. Dapur habis, gas habis pula. Maggi tu ada ni lapak-lapak. Rendam bila ngayak panas tu ada tu. Rendam-rendam ayak pun suam-suam lah. Makan bila daripada tak makan saja. Jadi daripada tak ada kuliah, mai bila. Kalau tak sama dengan hak pengkuliah selalu, saya minta maaf banyak-banyak. Baik. Nabi sebut dalam satu hadis, inna athqala salati 'ala al-munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Nabi SAW sebut, sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik. Tengok kita ni duduk tang mana? Munafik ke? Mukminin ke? Muttaqin ke? Muslimin? Ada orang Islam yang tak beriman kepada Allah. Ada orang yang beriman, sudah pasti dia Islam. Tidak? Contoh begini. Seorang tentera belum tentu dia berpangkat sarjan. Tidak? Seorang tentera belum tentu dia berpangkat sarjan. Tapi orang yang pangkat dia sarjan, pegawai, contoh pegawai, sudah pasti dia seorang askar. Tidak? Seorang tentera sudah tentu, seorang pegawai tentera sudah pasti dia seorang tentera. Tapi seorang tentera belum tentu dia pegawai dalam tentera. Boleh faham? Orang yang mengaku Islam belum tentu dia mukmin. Orang yang mukmin sudah pasti dia Muslim. Sebab ada orang yang hidup di zaman Nabi SAW, semayang dengan Nabi, dengar kuliah Nabi, duduk dengan Nabi, pernah bersiap sedia nak pergi perang dengan Nabi, pernah salam dengan Nabi, duduk dengan Nabi, dengar suara Nabi, pernah sentuh Nabi, telinga dia pernah dengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi, tapi dia jadi munafik. Kata Allah apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang ahli neraka, orang munafik ini, sesungguhnya kata Allah, orang munafik ini mereka akan duduk dalam neraka bawah sekali. Pantat neraka bawah sekali tu, dia akan duduk di situ. Luah neraka ni tuan-tuan. Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba bunyi, tum, bunyi. Nabi habaq dekat sahabat Nabi, itulah batu yang dilemparkan dalam neraka 70 tahun yang lalu, baru sampai dekat dasar dia. Luah tuan-tuan. Kita nak pergi Kuala Keti 4 minit 5 minit ya. Tidak? Jalan elok lah ni 4 minit 5 minit ya. Ni kalau baling ayak ni naik atas, berapa saat jatuh dah? Ni baling dalam neraka 70 tahun sampai dah. Orang terjun daripada kapal terbang tu berapa puluh ribu kaki tu, sat ya sampai bawah.
70,000 tahun. Nabi sebut 70 tahun. 70 tahun baru sampai ke bawah. Wih, lama. Mana luah neraka ni, luah neraka ni, Allahu Akbar. Boleh masuk seluruh rakyat Kedah. Penjara di Al-Ustaz tu, kalau kerajaan jatuhkan hukuman, mahkamah jatuhkan hukuman kepada semua rakyat Kedah, dihukum penjara. Contoh sebab langgar SOP, bohlah penjara semua. Celui tak penjara tu? Penjara Al-Ustaz tu celui tak kalau kita nak duduk ramai-ramai dengan buka senang? Jawab celui ke tak? Pakai mask tutup muka, jangan tutup mata. SOP dia tutup hidung dengan mulut, bukan tutup mata. Tutup mata baliklah lena di rumah. Ni penjara tu celui ke tak? Tak celui. Mana celui? Nak masuk seluruh rakyat Kedah dekat 2 juta orang, tak celui. Allah Ta'ala boleh buat neraka, dan neraka tu dah ada pun, Nabi dah tengok. Boleh masukkan seluruh manusia ni. Kalau Allah nak masukkan, Allah boleh masukkan. Luah tak luah? Syurga Allah Ta'ala, kalau Allah nak masukkan semua orang, boleh. Tak ada aku malaikat hebat kat Tuhan kata, ish, bilik penuh ni, nak buat aku mana? Ramai lagi queue kat luar ni, tak masuk lagi. Baru duduk mesyuarat nak buat bilik tak mana. Dah, malaikat dengan Allah Ta'ala ni suruh malaikat urus. Allah Ta'ala ciptakan syurga ni, bukan malaikat ciptakan, Allah yang ciptakan. Allah dah cipta dah. Luahnya untuk ahli syurga banyak mana Allah dah buat. Bukan macam pergi umrah tu, bayar duit dah, dapat hitam putih dah, bila sampai bilik tak ada. Paksa pak bilik masuk hotel lain. Pernah jadi kan? Jemaah maki mutawih, bodoh ustaz ni, aku main dengan orang lain tak pernah haji lagu ni. Masa hang pergi dengan ustaz dulu, hang tak dosa lagi. Hang main dengan ustaz ni, hang bawa dosa. Sebab hang mangkak lah Allah Ta'ala bagi orang lain semua susah. Kadang jemaah ni dia merasa dia seorang yang bagus. Bila pergi umrah, kena musibah, dia rasa dia yang bagus, orang lain yang salah. Sebenarnya satu jemaah tu ada salah. Allah uji semua. Maka orang yang duduk di zaman Nabi, jumpa Nabi, memilih jadi munafik. Nabi abad tanda-tanda orang munafik. Bagi mereka, solat yang paling berat ialah solat isyak dan subuh. Jadi nak tahu orang munafik tak munafik ni, tanya diri kita lah. Aku nak sembahyang isyak ni rasa berat tak mana? Nak sembahyang subuh ni berat tak mana? Ada lagi tanda munafik yang Nabi abad. Orang munafik ni dia tak boleh minum air zam-zam banyak. Pi Mekah, bila masuk dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba, ada air zam-zam. Masjid Qiblatain, ada air zam-zam. Bila dia nak minum, takat segelas boleh pi. Kadang subuh-subuh dia kata, aku pagi-pagi kalau kena air ni aku sakit perut, aku tak boleh. Bahaya tu. Sebab Nabi kata tanda-tanda orang munafik, dia tidak boleh minum air zam-zam dalam kuantiti yang banyak. Lepas ni pergi umrah, minum. Try minum 1 liter, 2 liter. Try. Kalau dia minum, dia rasa macam, itu mana sifat munafik dah mula bersarang dalam diri kita. Munafik ni tak semestinya orang yang lawan Islam terang-terang tu munafik. Munafik ni banyak jenis. Kedekut pun munafik juga. Malas semayang pun munafik juga. Maka Nabi kata, walau ya'lamuna ma fiha, walau ya'lamuna ma fihima. Nabi kata, kalaulah orang munafik ni depa tahu kelebihan solat subuh dan solat isyak, la'atuhuma walau habwa. Depa akan mai semayang subuh dan isyak walau merangkak sekalipun depa mai. Tak larat tak mana pun, kerana kelebihan solat subuh ini depa akan mai walau keadaan merangkak sekalipun. Kerana Nabi SAW kata apa? Man sallal isya'a fil jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Barang siapa yang sembahyang isyak secara berjamaah,
maka dia umpamakan, Nabi kata, dia telah solat separuh malam. Separuh malam dapat pahala macam tu. Bukan kata tak gaduh bangun sembahyang malam, dapat separuh pahala sembahyang malam. Kemudian Nabi kata, wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh secara berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullah, Nabi kata orang yang sembahyang subuh secara berjamaah seolah-olah dia telah sembahyang sepanjang malam. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain disebut, barang siapa yang solat subuh secara berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, dia di dalam peliharaan Allah. Daripada pagi ni sampai esok pagi, Allah jaga kita. Kita dah tulis hashtag kita jaga kita, tapi orang yang sembahyang subuh, Allah jaga kita. Sembahyang berjamaah, bukan lama pun, siapa ada kerja boleh balik, tak ada masalah kan. Ambil peluang solat, peluang solat. Malah nak pergi subuh ustaz, subuh orang baca panjang. Subuh ni sunat panjang baca dia, panjang sikit lah, taklah meleret sangat sampai 4 buku surat. Orang sampai nak berak lah, sampai meluat tengok tu imam tu. Panjang sikit supaya orang boleh hadir solat. Rakaat pertama dipanjangkan sikit supaya tidak ada yang masbuk, semua dapat rakaat. Ni sembahyang subuh di masjid yang penduduknya ramai, orang sibuk, dia boleh balas qul wallah yang pagi-pagi, tak salah. Tapi kan siang kat orang, siang kat orang. Maghrib pendek, pasal waktu dia pendek. Maka orang munafik di zaman Nabi SAW sembahyang, tapi cuma mereka berat nak sembahyang, sehingga lama kelamaan munafik itu bersarang, mereka berani lawan Nabi SAW. Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan, dia tunjuk sifat munafik dia dekat Nabi SAW. Jadi sebelum kita nak cerita bab Abdullah bin Ubay tu, saya nak baca satu hadis. Nabi SAW cerita ada orang yang diusir keluar daripada syurga, ada orang dihalau daripada masuk dalam syurga. Bila sampai dekat syurga, dia kena halau, dia tak boleh masuk. Orang yang tidak ada stiker dekat kereta dia tak boleh masuk sewenang-wenangnya dalam premis yang tertentu. Dia nak masuk pejabat ke, nak masuk apartmen orang ke, ni nak masuk rumah tepi ni, nak masuk rumah tepi ni, kena ada kad, tak ada kad kena habaq nak pergi rumah siapa, tuan rumah kena buat barcode hantar mai ke kita, kita pula scan dekat luar tu baru boleh masuk. Sama dengan rumah hak depan kita ni, rumah hak depan kita nak masuk ni kena report polis dulu. Ni hak depan ni kena report polis dulu, dapat surat polis baru bagi kat tuan imam, tuan imam kan bagi kat tukang gali, baru boleh duduk rumah depan ni. Abang ingat senang nak masuk rumah depan ni, tapi tak payah buat loan rumah ni. Permohonan diluluskan serta merta. Saya kon tuan imam, ni ada kematian. Boleh. Ada. Salah kita suruh dia masuk loan tu. Kita nak tengok berapa interest dia. Nah, dia mampu bayar ke tak? Dah. Rumah depan ni insya-Allah lulus dalam tempoh 1 saat. Habang kata mati ya, jalan. Mak imam kata pergi ambil dulu surat pelepasan daripada pihak polis untuk masuk dalam rumah yang kekal abadi. Nak masuk syurga ada dia punya barcode dia. Saya kata ustaz, tak adalah hadis barcode tu. Kadang orang kita ni dia bengong juga, sampai tak boleh nak cerita bagi faham. Benda tak adalah hadis ustaz. Tak adalah hadis. Dah nak bagi faham, nak masuk syurga dia ada pas dia ada syarat dia. Bukan boleh rodong macam tu ya. Malaikat kenal. Bukan boleh ambil ini tutup muka. Tutup. Malaikat tak nampak. Hanya malaikat bodoh macam hang. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ni tak pernah memaksiatkan Allah dalam apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni dia sentiasa buat apa yang Allah suruh. Allah suruh malaikat catat amalan. Malaikat tak pernah komplain lah, lengoh tangan. Dia ni banyak sangat buat kebaikan.
Kau malaikat lena dulu. Dia ni memang kalau jenis zikir 4 jam. Lena dulu, lepas 3 jam baru bangun. Dah. Malaikat bukan lagu tu. Tidak pernah melanggar perintah Allah. Nak nama kata malaikat ni tak pernah langgar perintah Allah. Nabi kata apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Nabi kata tidak masuk syurga bagi orang yang dalam hati dia ada sebesar zarah, besar biji sawi tu, halus sifat sombong. Oh, sifat sombong. Dia belagak. Rumah dia 2 tingkat, rumah orang lain setingkat. Dia belagak. Tu dia belagak kan. Sahabat pun tanya Nabi. Faqala rajulun, berkata seorang lelaki, innar rajula, sesungguhnya seorang lelaki, yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Ada satu orang lelaki ni ya Rasulullah, dia suka pakai baju cantik, butang penuh sampai atas. Dia kalau pakai baju dia serika elok, kadang dia pakai blazer lagi. Dia pakai kepiah, dia pakai songkok, dia sikat rambut elok, dia trim misai dia, janggut dia. Dia pakai minyak wangi, kasut dia tak ada selut, lawa lah kasut dia. Baju dia cantik, kereta dia cantik. Ya Rasulullah, dia tanya Nabi ni, ada satu orang lelaki pakaiannya cantik. Ada orang kaya main masjid pakai baju pagoda lah. Datuk tu Ustaz, Tan Sri tu, baju pagoda yang ada poket Doraemon kat depan. Tu pun zip duduk tengah-tengah, lekat, beli kat Thailand. Nak pergi pula sepadan tak buka. Nak suruh mereka balik daripada sepadan masuk main tak lepas. Pasal sepadan kita dengan Thailand tu luas juga. Tak ada orang, lekat tengah ni. Zip boh belah ni tengah-tengah, belah ni tengah-tengah, boh tengah-tengah. Main semayang, pakai kain belekat, gamak gajah terlentang. Bukan gajah duduk, masih tak serika lama dah. Naik motor, signal belakang tu kepok pun ni dah, Honda bulat, kata-kata. Dia kata, Ustaz nampak je lekeh Ustaz. Tapi Ustaz, billionaire ni Ustaz, rumah dia saja kat Sungai Petani Ustaz, 18 biji rumah. Ni Sungai Petani saja. Ni dalam kawasan ni saja 3 rumah Ustaz dia ambil. Tu Ustaz nampak lekeh ke tu. Mai semayang hang pakai baju pagoda zip duk tang ni. Masa ambil gelaran Datuk hang masuk istana hang pakai tu. Hang pakai lagu tu masa hang masuk? Dah. Masa hang pergi meeting dengan orang-orang hebat-hebat, ada hang pakai lagu tu? Oh dah. Pakai elok. Tu bukan jutawan, tak ketahuan tu. Tak pandai guna duit dia ke arah kebaikan. Kalau berasa padang muka. Kita bukan sebut siapa. Pakailah baju elok. Kalau baju Melayu RM40, RM20 pun tak apa lah. Padan dengan kita tu, nampak elok nama yang semayang. Oh, kalau nak pi jumpa orang-orang yang besar, boleh pakai elok. Tapi nak main jumpa Allah, ni dia. Tak, dia pun memang hidup lekeh ke tu. Dia pun lekeh depan orang ya. Depan orang besar-besar dia pakai elok. Nak main masjid lekeh. Tak kenal seorang tu. Jadi sahabat tanya Nabi, ada satu orang suka pakai cantik-cantik, wa na'luhu hasanatan, dan kasut dia lawa. Adakah orang tu dianggap riak? Adakah orang ini dianggap takabur? Lihat. Main semayang pakai kot. Dekat Syria kan, dia macam abang haji kita pakai blazer, abang haji kita pakai kot. Di Syria pakai kot ni biasa tu kan. Naik kaldai pakai kot. Pakai tali leher ni. Rambut rapat, berjambang, trim minoi. Naik kaldai, belakang tu ada tangki minyak. Mazut. Mula-mula pergi Syria tu mesin sejuk tu bunyi. Nak apa tu jual ni? Jual diesel. Dia naik rumah ke rumah waktu celah-celah bukit tu, dia jual minyak diesel. Sebab kita gunakan untuk pemanas dalam rumah. Musim sejuk, salji ada di luar rumah, nak pakai elektrik mahal. Dia ada satu balang, dia ada bekas minyak, dia duduk nitik tak dalam tu. Cucuh dalam tu, dia menyala diesel. Kemudian ada satu paip untuk keluar asap kotak di luar. Kan rumah jadi panas lah. Api duduk menyala dalam tu, tak gaduh pakai kayu api. Duk main duk jual. Tengok kemas tutup pintu. Ingat pensyarah ke apa? Jual minyak. Kadang dia bubuh atas kepala. Dia bubuh talam atas kepala.
Dia duduk lalu kolong-kolong rumah pakai kod ni. Tak salah. Kita ni kalau pakai kod kaya. Kaya apa? Murah je kod lah ni. Betul tak? Orang kita ni cepat kata kat orang. Belagak tu pakai kod la ilaha illallah. Dia bubuh talang atas kepala ni, gata. Nak tahu apa gato pagi-pagi ni? Jual kek. Kek dia potong satu slice tu dia buat atas kepala. Gato ni dalam bahasa Syria, bahasa kampung ni apa? Gato ni maknanya kek. Oh, jual kek ya. COD barang rumah pakai kod, tak ada masalah. Sahabat tanya Nabi, adakah orang pakai cantik, pakai kasut cantik, orang ini dianggap ada sifat takabbur dalam hatinya ya Rasulullah? Nabi kata apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, Allah suka kecantikan. Makna tak salah pakai lawa. Faham? Tak salah pakai lawa. Cuma yang salah bila muslimat dia melawa depan orang, duduk depan tok laki dia, rambut tak ikat, rantai emas dia simpan, pakai baju batik, tulis Pulau Langkawi tu tinggal pu ya. Lau dah tak ada dah. Kelabu habis kataan lau tu. Kola luar, pakai kain batik, duduk sila kakang tu, lipat kain. Tapi kalau masa dia nak keluar, belik tudung ni kalah tu imam belik saban. Punya lawa, duduk dalam rumah tak lawa. Sepatutnya cantik untuk suami, bukan untuk dipandang oleh orang lelaki lain. Ramai orang perempuan hari ni nak kahwin tapi bodoh. Tak semua, tapi banyak macam tu. Marah, muslimat marah. Ustaz, apa main ganti pagi ni kata orang bodoh? Saya menggunakan bahasa yang ada dalam kamus. Supaya kita faham. Baik. Allah itu cantik, Allah suka benda-benda cantik. Lalu kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq. Orang yang takabbur ini, kata Nabi, ialah orang yang menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendah-rendahkan orang lain. Hang duduk mana? Aku duduk pasar tu, hang rumah dalam tu. Orang miskin. Kami tak pi aku tu. Belagak. Alah tu lah tu. Dia tu. Kita buat muka dah rejuh lagi. Kita rendahkan dia pasal apa? Pasal dia susah, dia miskin. Hidup jangan merendahkan orang. Masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Betul tak? Kipas angin dia kata aku yang bagi berangin. Aircon kata dia yang bagi sejuk. Padahal semuanya daripada Allah. Kita tak perlu merendahkan orang. Boleh tak? Jangan merendahkan orang. Berasa macam tak apa, tengok orang pakai kepiah tak erti bahasa Inggeris. Jangan. Belum tentu. Boleh jadi dia dahulu belajar di negara-negara di Eropah, fasih dalam bahasa Inggeris lebih daripada kita. Hak dia baru duk mengaji sikit-sikit. Hak you are jadi you is. Terus dia buat kemas sangat. Saya boleh tak cakap orang putih sikit-sikit lah. Dia belajar atas kapal terbang. Maklumlah anak boleh lah sikit-sikit. Kalau naik kapal terbang tengok pramugari hak lawa-lawa sikit tu, kita tanyalah, you people where? Awak orang mana? Jadilah dia faham, dia jawab. Jadilah tu. Dia tak masa tu dia tak kira dah. Yang penting faham. Hang kalau hang mengaji bahasa Inggeris pandai-pandai, mengaji Arab pandai-pandai, masuk kedai tak erti beli barang. Dia buat tak apa. Yang penting barang yang orang suruh beli tu dapat. Hada. Nasi, hada. Ya Allah, hada. Nak tahu apa nak habaq kat balong ni. Kau ni betul nasi. Hada. Kau tunggu sikit lah. Lagi. Buat balik. Kawan kata hang kemah pergi beli nasi buat balik tu. Padahal kita puas duk habaq lah kat kedai tu. Kes itulah Bangla yang ada di Mekah pandai cakap Melayu. Pasal apa? Orang Melayu ni dia suka pergi kedai. Dia mayang kat luar, dia tak mayang kat dalam. Bagi duit 4,000 cerah. Semua benda dia beli. Hak sekecil-kecil benda pun dia jumpa. Pasal apa? Pasal pekerja-pekerja di sana dah banyak cakap Melayu. Kalau tak boleh cakap Melayu tak tahulah, jenuh.
Jubah panjang. Nah, abang kata panjang, puah bertekak. Jadi faham, tu panggil bahasa globis. Cuma jangan kita merendahkan orang. Jadi orang munafik di zaman Nabi SAW 7 lebih ni, Nabi SAW berhadapan dengan orang munafik Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni selepas berlakunya perang Badar Al-Kubra, berlaku satu pergaduhan antara orang Islam dengan orang Yahudi. Lepas Nabi buat perjanjian bina sebuah kerajaan, Nabi jadi ketua negara, Abdullah bin Ubay dia tak boleh jadi ketua negara. Sebab Abdullah bin Ubay ni dia memang nak diangkat menjadi ketua negara. Nama dia disebut-sebut calon presiden di kota Madinah. Bila Nabi SAW hijrah, orang-orang mula beriman dengan Nabi dan mengangkat Nabi menjadi presiden. Maka Abdullah bin Ubay ni dia tidak boleh jadi presiden sampai dia mati. Dia orang panggil bakal presiden sampai mati. Abdullah bin Ubay dia tidak puas hati dengan kedatangan Rasulullah, menyebabkan orang Madinah tak cari dia. Sebelum ni sakit demam, cari dia. Susah-susah, cari dia. Ada masalah, jumpa dia. Abdullah bin Ubay ni bila Nabi mai, dia tenggelam. Ada orang kampung kita pun macam tu juga, kan? Dia tengok, bila dia tengok ada imam muda masjid, biar aku. Dia duduk mengajak lama kat sini, mai 4 orang. Oh, dia ni hak muda lagi ni, baru umur 40-an, mengajar mai hampir ribu-ribu. Dia mula timbul cemburu. Ada, na'udzubillah min zalik. Aku lama jaga masjid ni, mai orang baru tu imam buat lupa kat aku ya. Tengok aku umur tak tahu. Lepas tu nak suruh tu imam cium hang hari. Nak suruh tu imam buat apa kan? Duk berasa macam orang tak layan dia. Allah bin Ubay dia rasa begitu lah. Dia rasa macam dia tak jadi presiden, orang tak layan dia. Okey je. Sebab Nabi itu lebih baik daripada dia. Lepas tu orang tanya pasal orang Islam kalau sangat nak berpolitik dengan Islam. Sebab dalam Islam ada Nabi, dan Nabi kita jadi pemimpin negara. Agama lain mereka tidak ada Nabi dan tidak ada pemimpin yang jadi contoh macam Nabi kita. Maka wajib orang Islam berpolitik mengikut acuan yang diajak oleh Nabi SAW. Sebab tu wajib orang Islam bina negara Islam. Kerana Islam ini adil untuk semua agama. Sebab Nabi kita dah jadi pemimpin, maka wajib kita jadikan diri kita dan pemimpin kita macam yang Nabi tunjuk. Itu yang duk kalut sangat nak politik cara Islam tu. Pasal Nabi dah buat, tu yang kita wajib ikut Nabi. Kalau Nabi tak jadi pemimpin, kita pun tak kalut. Pasal Nabi dah bina sebuah kerajaan, Nabi dah ajak. Maka Allah bin Ubay ni tak perhati dengan Nabi. Bila berlaku pergaduhan Bani Qainuqa Yahudi dengan Rasulullah SAW, sebab orang Islam bunuh orang Yahudi. Yahudi bunuh balik orang Islam lepas perang Badar. Balik perang Badar, dia kutuk Nabi. Lawan dengan orang Mekah boleh tak ada lawan dengan kami baru tahu tak mana. Yahudi kata kat Nabi, lawan dengan kami tahu nak menang kena kalah. Lawan dengan orang Mekah boleh orang bandar genggam pelumbuk pun tak betul. Genggam pelumbuk pun tak betul. Mai lawan dengan kami dia kata kat Nabi lagu tu. Nabi suruh mereka taat perintah Nabi dan perintah Allah, dan Nabi suruh mereka ikut perjanjian yang kita buat piagam Madinah. Kita ada perjanjian. Ada muslimat pergi kedai mah, masuk dalam pasar. Memang dari dulu dia orang perempuan dia suka mah. Orang lelaki dia pakai mah 4 upang, 8 upang. Mas untuk muka. Bini dia pakai 4,000 di tangan. Mah tu mahal sikit, mah kita 4 upang. Lah 2 upang lah. Sekupang pun ada dah ni. Mah tu kan. Jadi bila masuk pasar, perempuan ni pakai niqab, pakai burdah. Bila masuk dia beli barang di kedai mah tu, Yahudi mah duk tarik nak tengok muka dia. Orang lelaki Yahudi duk tarik-tarik nak tengok muka dia. Dia tepih, dia marah, dia tak bagi. Depa duk kacau orang perempuan Islam. Jadi token mah ni dia angkat kain perempuan tu, dia sangkut dekat bangku, dekat kayu. Jadi bila perempuan tu bangun sekejap lagi, dia akan terselak aurat. Jadi bila muslimat tu bangun, terselak aurat dia di belakang. Dari bawah kain terselak. Jangan tanyalah sampai nampak apa, aku pun tak tahu. Lelah hadis abang kata nampak lah, terselak. Bila terselak, ni dah terselak ni,
Orang Islam, lelaki yang melihat wanita Islam dilakukan oleh orang kafir macam tu, dia pergi tumbuk tuan kedai mah tu, mati tuan kedai mah tu. Pasal hang korang ajak, hang boleh buat londeh aurat orang perempuan Islam, orang Islam lelaki tak biar. Tapi hari ini orang Melayu kita yang londeh sendiri, dia sendiri yang buka koman sepana orang kita ni. Bila dia bunuh orang Yahudi ramai-ramai bunuh orang Islam, mati. Berlaku pertengkaran pertama selepas Piagam Madinah. Nabi kepung orang Yahudi ni kerana mereka ingkar perintah Nabi. Nabi kepung mereka sebab mereka dah mula ada ketegangan dengan Nabi. Kepung. Dalam Nabi duk kepung-kepung tu, Allah bin Ubay mai kata kat Nabi, Muhammad, hang tolong lepas kawan-kawan kau ni, hang jangan siksa mereka. Ni Yahudi Bani Qainuqa ni kawan aku. Nabi tak beralih. Dia panggil Nabi lagi, ya Muhammad, ni apa Yahudi ni kawan aku, hang kena layan dengan baik. Nabi tak beralih. Dia suar jari dia, dia pegang baju besi Nabi. Pegang baju besi Nabi. Tuan-tuan tahu tak baju besi Nabi berat dia berapa gram? Kalau ikut dalam muzium di Turki, 180 kilogram. Tuan-tuan balik lagi, ambil beras 50 kilo, teregalah, lepas tu naik rumah tingkat 2 orang. Pedang yang dipakai oleh Nabi dan para sahabat 30 kilo ke atas. Pedang Sayyidina Ali 30 kilo. Kita mesti rumput hak tu 2 kilo lah. Suruh tebas kubur tu, masuk kubur kedua lah, kena mi 2 pinggan balik. Ni tengah naik kuda, bawa panah lagi, bawa pedang lagi, berat 30 kilo ni, tu dia ni. Punya payah dengan baju besi lagi. Kita macam mana perjuangan kita? Kita buat apa untuk Islam? Susah Nabi dan para sahabat. Allah bin Ubay pegang baju Nabi. Nabi kata, Nabi muka merah hingga sahabat-sahabat nampak kemarahan Nabi tu. Nabi kata, lepaskan tangan kau, wahai anak Ubay, lepaskan. Dia kata, aku tidak akan lepaskan sehingga engkau bebaskan kawan-kawan aku ini, sehingga engkau layan kawan-kawanku dengan baik. Tengok orang Islam yang munafik, dia sanggup bela orang kafir yang lawan Nabi SAW. Itu orang munafik. Orang munafik, dia akan bela orang kafir yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang kafir tu kawan dia. Ini perangai Allah bin Ubay. Hak macam ni kita tak mau, menolak kebenaran. Lepas daripada itu berlaku perang Uhud. Dia memang setuju. Allah bin Ubay ni, dia seronok pasal Nabi nak perang dalam kota Madinah. Tiba-tiba sahabat yang bercadang untuk Nabi perang dalam di medan Uhud. Sahabat cadang. Nabi setuju. Bila Nabi setuju, Nabi pakai baju besi, Nabi keluar daripada rumah. Sahabat berasa bersalah dengan Nabi. Mereka pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, lah kita perang di kota Madinah, kita tak payah perang di Uhud. Nabi kata, tidak ada seorang Nabi yang memakai pakaian perang melainkan dia keluar berperang atau dia mati. Tak, selagi aku dah pakai baju besi, aku tak akan undang. Aku tetap berpegang dengan keputusan mesyuarat. Sahabat takut macam kesian pula kat Nabi. Nabi cadang lawan dalam kota Madinah, kita pergi cadang lawan dekat Uhud. Jadi Allah bin Ubay ni, dia setujulah lawan dalam Madinah. Pasal apa? Lain kali tak pergi perang pun tak apa, orang tak nampak dia. Tapi bila lawan di luar, tak pergi, masalah, kena pergi juga. Kena pergi. Kalau buat mulai dalam kampung kita tak apa, buat kat resort, hak tak pergi nampak Dia pun ikut Nabi pergi perang. Sampai dekat satu masjid berdekatan dengan Masjid Ad-Dira'. Masjid Nabi letak Nabi punya itulah perisai Nabi tu, beg pertahanan Nabi tu kan. Hari ni orang kata Kapten Amerika apa semua tu kan. Padahal Nabi buat awal lagi. Ad-Dira', Nabi ni yang baju besi hak lengan ni, Nabi tahan ni. Nabi letak benda tu dekat masjid tu, nama dia Masjid Ad-Dira' atau Masjid Ajimatul Syaikhain. Dekat dengan lorong, betul-betul lorong Nabi Uhud. Nabi duduk di situ berlaku kisah yang panjang. Kalau cerita sampai pukul 8 jadi kuliah duha pula. Jadi tuan-tuan, bila Nabi sampai situ, 2-3 ratus orang
Daripada 1,300 orang patah balik. Abdullah bin Ubay kata apa? Buat apa kita keluar pergi ikut cakap Muhammad ni? Hampa tengok orang tua ni dia boleh ambil pandangan orang muda. Dia patut orang muda ni kena hormat lah. Muhammad ni orang tua, kita orang tua. Lawan dalam kota Madinah sudah lah. Ni nak kena keluar-keluar. Ni orang muda-muda ni. Duk cadang lawan di luar. Dia ajak balik 300 orang patah balik. Nampak? Dan perang itu menyebabkan Nabi cedera, patah gigi. Allah diubai kata pula, kalau lawan dalam Madinah tak jadi patah-patah gigi. Tengok, wajak betul dia dengan Nabi. Ada yang benda Nabi buat dia hentam. Ada benda ada yang Nabi buat semua dia komplain, dia condemn. Ini sifat orang munafik. Kenapa? Dia merendahkan orang lain dan dia menolak kebenaran. Janganlah kita jadi orang yang macam tu. Betul ada perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkasnya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita dibersihkan daripada sifat ni. Dibersihkan daripada sifat ni, kerana sifat ni payah tak nampak. Sifat takabur ni sifat Allah saja. Sifat sombong ni Allah saja yang miliki. Al-Mutakabbir. Allah ni sombong. Betul ya, Allah sombong. Sombong-sombong pun padatlah dengan Allah. Sebab Allah ni maha berkuasa. Allah nak bagi hujan ke, nak bagi orang tu cacat ke, nak bagi banjir ke, nak bagi mati ke, nak bagi covid ke, Allah nak buat apa? Buat. Sebab dia mampu. Kita tak mampu. Kita nak sombong macam rumah orang kaya. Kita tak ada duit. Buat takat mampu kita sudah. Tapi Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Maka Allah itu layak dengan sifat Al-Mutakabbir, Tuhan yang maha tinggi, maha sombong. Kenapa? Allah boleh buat yaf'alu ma yasha. Allah buat apa yang Allah suka. Dalam Quran cerita, tidak. Jadi kita tak boleh buat apa yang kita suka, kita kena buat apa yang Allah suka. Dan Allah buat apa yang Allah suka. Beza, kita buat apa yang Allah suka dan Allah buat apa yang Allah suka. Allah tak buat benda yang kita suka. Allah buat apa yang Allah suka. Wa yaf'alu ma yasha. Allah akan melakukan apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang baik mati, kita teriak, ada malaikat pihak dekat Allah, ambillah nyawa orang jahat dalam taman ni. Awak ambil orang baik? Tak, malaikat tak pernah tanya. Allah tidak zalim. Allah buat apa yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada hari ini. 7.15 minit dah. Mudah-mudahan perkongsian saya ini ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan yang hadir. Mohon maaf atas kekasaran bahasa. Barangkali tak boleh nak ubah. Pedor dah tu, habis pedor dah. Cara tu lah. Saya tanya guru saya macam mana, dia kata teruskan. Jangan kurang, jangan tambah. Kita duk kekal lagu tu, kita tak erti nak betul lah. Minta maaf. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu kelemahan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna. Allahumma la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.